Waalaikumsalam cikgu. Sehat. Alhamdulillah sihat. Okey, semua sihat nampaknya. Okey, memandangkan kelas kita dah waktu petang ni, cikgu tahu awak semua sedang ngantuk kan? Jadi awak buatlah sikit regangan dekat tempat awak masing-masing supaya badan awak lebih cergas dan cerdas. Nanti senang nak terima apa yang cikgu sampaikan dekat awak. Okey, semua dah ready ke untuk pembelajaran kita hari ni? Ready. Ready cikgu. Okey, kalau dah ready, cikgu akan present cikgu punya slide untuk teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semua dah nampak slide cikgu? Nampak. Okay. Sebelum kita memulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak awak perhatikan dalam cikgu ada paparkan dua gambar, iaitu gambar ikan dan lobak merah. Jadi cikgu nak awak semua lihat dan teliti gambar ni, analisis gambar ni, apa persamaan dan perbezaan antara kedua-dua gambar ni. Jadi cikgu bagi awak 1 minit untuk awak teliti. Okey, 1 minit bermula daripada sekarang. Okey, masa yang diberi telah pun tamat. Jadi cikgu nak tanya, pada pandangan awak, apa yang awak boleh analisis antara kedua-dua gambar ni, antara ikan dan lobak ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pembiakan. Siapa tu? Dua-dua pasal pembiakan cikgu. Fiza. Ya, betul Hafizah. Terima kasih Hafizah. Dua-dua adalah melibatkan pembiakan. Jadi cikgu nak tanya, antara kedua-dua ikan dengan lobak ni, apa dia punya perbezaan? Apa perbezaan yang kita boleh tengok berdasarkan dua-dua gambar ni? Cikgu, saya nak jawab boleh? Apa tu? Amirah cikgu. Ya Amirah. Apa perbezaan antara dua-dua gambar ni? Berdasarkan apa saya tengok dan apa saya faham, saya rasa pembiakan ikan ni dia melibatkan gamet dan ianya adalah pembiakan seks. Tapi untuk lobak merah pula dia tidak melibatkan gamet cikgu. Okey, kalau Amirah kata dia melibatkan gamet, cikgu nak tahu macam mana awak tahu yang satu melibatkan gamet, satu tak melibatkan gamet? Sebab saya rasa gambarnya ikan belah kiri tu, dalam gambar tu dia mungkin ada jantan betina. Tapi lobak tu banyak tu tak tahu lah, tak ada kot cikgu. Ya, betul. Okey. Semua jawapan yang awak bagi dekat cikgu tentang perbezaan, persamaan adalah semuanya betul. Okey, jadi agak-agak awak tahu tak hari ni kita nak belajar pasal apa? Pembiakan cikgu. Pembiakan, ya betul pembiakan. Tapi pembiakan apa? Seks dan seks. Seks dan? Seks. Ya betul. Hari ini kita akan belajar tentang topik pembiakan, tapi kita akan belajar part poin 1 iaitu pembiakan seks dan aseks. Okey, untuk kita meneruskan pembelajaran, cikgu akan mulakan dengan objektif pembelajaran. Yang pertama adalah menyatakan definisi pembiakan seks dan aseks dengan tepat. Yang kedua adalah mengenal pasti dua perbezaan antara persenyawaan dalam dan persenyawaan luar bagi pembiakan seks dengan tepat. Yang ketiga adalah menjelaskan dua jenis pembiakan aseks berserta contoh dengan tepat. Okey. Jadi kita akan pergi satu persatu objektif. Kita akan pergi ke objektif yang pertama dahulu iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Sebelum kita nak belajar tentang pembiakan aseks dengan aseks ni, kita kena tahu apa itu pembiakan. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan pembiakan? Saya cikgu. Pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Ya, betul. Siapa yang jawab tu? Husna ya? Saya Husna. Ya, Husna betul. Tengok kelas, itu bermaksud Husna dia dah mengulang kaji dulu sebelum masuk ke kelas saya. Jadi, yang kawan-kawan yang lain ikutlah
Teladan Husna. Okey, maksud pembiakan adalah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Okey, untuk definisi pembiakan seks pula, pembiakan seks ialah melibatkan penyatuan gamet jantan dengan gamet betina melalui proses persejawaan untuk membentuk zygote. Jadi sebenarnya untuk pembiakan seks ni, dia memerlukan dua individu. Dia perlukan individu induk betina, induk jantan, lelaki, perempuan. Kalau dia seorang-seorang, dia takkan berlaku pembiakan seks. Pembiakan seks hanya berlaku apabila terdapat dua individu, individu induk jantan dan induk betina. Setakat ni boleh faham ke semua? Faham cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, ini adalah contoh sel pembiakan iaitu gamet jantan, dalam bahasa sains kita panggil sperm, dan lagi satu adalah gamet betina, dalam bahasa sains adalah ovum. Gamet jantan untuk induk jantan, gamet betina untuk induk betina. Jadi tadi kita dah tahu dah tentang pembiakan seks. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks ialah penghasilan individu baharu oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Jadi pembiakan aseks ni dia lain pula dengan pembiakan seks tadi. Kalau pembiakan seks dia memerlukan dua individu. Kalau pembiakan aseks dia hanya ada satu individu je. Dia ada satu induk je. Dan dengan satu induk je dia boleh menghasilkan individu baru. Jadi dia tak melibatkan gamet jantan, dia tak melibatkan gamet betina. Okey, ini adalah perbandingan antara pembiakan seks dan aseks. Kalau kita tengok dalam jadual ni, kalau seks macam cikgu bagi tahu tadi, dia melibatkan sel pembiakan. Kalau aseks dia tidak melibatkan sel pembiakan. Seks ni dia berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi dan tumbuhan berbunga. Manakala aseks pula dia berlaku pada tumbuhan, organisma ringkas seperti amoeba, paramecium dan hydra. Okey. Kita akan pergi ke objektif yang seterusnya iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar bagi pembiakan seks. Okey. Kalau kita tengok dalam jadual ni, persenyawaan dalam dia berlaku apabila nukleus gamet jantan bergabung dengan nukleus gamet betina dalam badan induk betina. Manakala kalau persenyawaan luar, nukleus gamet jantan akan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk. Kalau tempat berlaku pencantuman bagi persenyawaan dalam, induk jantan dia membebaskan gamet jantan di dalam induk betina. Manakala dekat persenyawaan luar, untuk persenyawaan luar, induk jantan melepaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Okey, apa yang beza yang kita tengok dekat sini, persenyawaan dalam, awak ingat kalau persenyawaan dalam dia berlaku dalam badan induk. Kalau persenyawaan luar dia berlaku di luar badan induk dan dia hanya berlaku di dalam air. Okey, kita tengok proses dia pula. Kalau proses untuk persenyawaan dalam, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina. Yang maknanya gamet betina dah bercantum berbentuk zygote. Okey, kalau persenyawaan luar, dia gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Jadi kat sini cikgu ada sediakan satu model. Jadi model ni, okey, semua nampak tak apa yang cikgu pegang sekarang ni? Atas sikit cikgu. Okey, tapi tak apa, kalau awak tak boleh lihat, awak boleh tengok dekat slide cikgu untuk memudahkan lagi awak tengoklah. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk. Ini adalah contoh persenyawaan dalam. Contohnya adalah manusia lah. Jadi kita tengok. Untuk perempuan dia ada organ pembiakan. Organ pembiakan dia adalah ovari. Ovari ni dia akan menghasilkan ovum. Bila dia menghasilkan ovum, ovum ni dia akan berenang hingga ke tiub falopio. Okey, untuk lelaki dia punya organ pembiakan namanya testis. Testis ni dia akan menghasilkan sperm. Bila dia nak melakukan persenyawaan, testis ni dia akan lepaskan sperm. Sperm ni dia akan masuk ke dalam organ pembiakan betina dan dia akan menuju kat tiub falopio. Jadi dekat tiub falopio ni, sperm akan bercantum dengan ovum dan akan membentuk zygote. Setakat ni semua faham? Faham. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya
cikgu akan tunjuk contoh persenyawaan luar. Okey, dekat slide tu awak boleh tengok, sambil-sambil awak dengar tu sambil-sambil awak tengok slide tu ya. Takut saya tahu sebab online kelas kan, sebab takut awak tak nampak. Jadi untuk persenyawaan luar, cikgu bagi contoh ikan. Okey, ini adalah ikan betina. Ini adalah ikan jantan. Macam mana proses persenyawaan dia berlaku? Ikan betina ni dia akan melepaskan gamet betina. Ini adalah gamet betina. Jadi ikan jantan ni dia akan berenang ke arah gamet betina ni dan dia akan melepaskan dia punya gamet jantan. Jadi dekat sini gamet jantan akan bersenyawa dengan gamet betina, akan membentuk ni lah, dia akan menghasilkan individu baru iaitu anak-anak ikan. Jadi sebelum cikgu teruskan ke objektif yang ketiga, cikgu nak tanya, ini binatang apa? Semua boleh nampak tak? Ni binatang apa? Tak. Katak. Okey, cikgu nak tanya kamulah. Katak ni dia merupakan persenyawaan apa? Siapa boleh jawab? Luar cikgu. Luar cikgu. Ya, betul, tepat sekali. Dia adalah persenyawaan luar. Jadi Siti Fazilah ada? Siti Fazilah? Siti Fazilah tak ada ya? Saya cikgu. Ada. Okey, Siti Saya. Fazilah. Cikgu nak tanya, kawan-kawan awak kata tadi ini adalah persenyawaan luar. Jadi cikgu nak tanya, macam mana katak ni proses persenyawaan luar tu? Tadi cikgu baru terang. Macam mana? Macam mana proses persenyawaan luar tu yang dilakukan oleh katak? Cikgu, lain Dari katak jantan akan berenang ke arah telur yang dilepaskan oleh katak betina tu cikgu. Jadi kedua-dua sel pembiakan ni akan bercantum di luar badan katak betina dan persenyawaan akan berlaku di dalam air tu cikgu. Betul tak? Ya, betul, tepat sekali. Okey, semua beri tepukan kepada Fazilah sebab dia jawab dengan tepat. Okey, untuk katak dia sama sahaja macam ikan tadi. Maksudnya bila okey, walaupun katak ni dia boleh hidup dekat darat, tapi dia melakukan persenyawaan di dalam air. Bila di dalam air maksudnya dia persenyawaan luar. Okey, setakat ni semua boleh faham? Faham cikgu. Boleh cikgu. faham cikgu. Seterusnya, kita akan pergi ke objektif kita yang ketiga iaitu menjelaskan dua jenis pembiakan aseks berserta contoh. Okey. Yang pertama adalah belahan dedua. Okey, dah nama pun belahan dedua. Yang macam cikgu cakapkan tadi, kalau pembiakan aseks dia hanya melibatkan satu induk. Jadi, bila maksud belahan dedua ni, satu induk ni dia akan membahagi kepada dua sel anak. Okey, kat sini kita boleh tengoklah contoh dia adalah amoeba, paramecium dan bakteria. Okey, seterusnya kita akan pergi ke contoh pembiakan aseks yang lain. Kita akan pergi ke pembiakan aseks jenis yang kedua iaitu pertunasan. Okey, pertunasan ni dia adalah proses pembentukan tunas pada badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur berkembang dan kemudiannya terputus dan membentuk individu baru. Okey, dekat sini awak boleh tengok. Bila tunas dia ni, bila ada bahagian badan yang terpotong, tunas dia tu akan membentuk individu yang baharu. Contohnya adalah yeast dan hydra. Itu adalah untuk pertunasan. Okey. Seterusnya adalah penjanaan semula. Penjanaan semula ini berlaku daripada organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baharu yang lengkap. Okey, contoh kat sini cikgu bagi cacing pita. Okey, cacing pita ni kalau kita potong badan dia kepada tiga, ketiga-tiga bahagian tu akan menghasilkan individu yang baharu. Dalam gambar ni awak boleh lihat bila potong bahagian badan dia akan terbahagi kepada kepala, badan dan ekor. Jadi
bahagian kepala badan dan ekor ni dia akan menghasilkan satu individu yang baru. Okey, satu individu yang baru yang menyerupai 100% induk. Okey, contoh lain adalah planaria dan spirogyra. Okey, seterusnya adalah pembentukan spora. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Okey, kalau pembentukan spora ni dia selalunya ada dekat dia daripada paku pakis. Kalau macam awak pergi jalan kat tepi-tepi jalan, awak nampak paku pakis, kalau awak ambil daun dia, awak rasa dekat belakang daun dia, awak akan rasa macam biji-biji. Biji-biji itu sebenarnya adalah sporangium. Dalam sporangium ni dia ada spora. Jadi bila sporangium ni dia dah matang, dia akan pecah. Bila dia pecah, spora yang halus ni dia akan disebarkan oleh angin dan dia akan tumbuh, spora ni akan tumbuh pada tempat yang lembap. Okey, contoh lain adalah alga, ulat dan bakteria. Okey, seterusnya adalah pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni dia merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang bawah tanah. Maafkan cikgu, ada typo sikit kat sini, tiba ada koma pula. Batang sayap, berbawang dan daun. Okey, contoh yang kita boleh tengok kat sini yang cikgu bagi ada halia. Contoh lainnya adalah lobak merah, strawberry dan ubi. Okey, ini adalah contoh pembiakan vegetatif yang cikgu cakapkan tadi. Okey, untuk akar ni, akar contohnya lobak merah dan ubi keledek. Akar, bahagian akar tumbuhan induk dia akan berkembang menjadi individu baru kalau akar. Kalau daun, bahagian daun induk, bahagian daun tumbuhan induk dia akan menghasilkan pembiakan individu yang baru. Begitu juga dengan batang rayap. Maksudnya kalau batang rayap dia akan individu baru akan terbentuk melalui batang. Begitu juga dengan berbawang dan batang bawah tanah. Cikgu dah terangkan tentang pembiakan aseks dan asek, persenyawaan dalaman dan luaran. Jadi sekarang kita akan buat perbincangan soalan kebat. Maksudnya kita akan buat aktiviti haiwan kesukaan saya. Okey, semalam kan cikgu dah bagi ni, awak dah bagi kumpulan mengikut haiwan kesukaan awak. Ada kucing, ada tikus, ada singa. Jadi hari ini kita akan bentangkan soalan-soalan yang saya beri dekat awak. Saya harap wakil kumpulan akan bentang, setiap wakil kumpulan mesti bentang depan kawan-kawan awak hari ini. Okey, kita mulakan dengan kumpulan daripada kumpulan kucing. Okey, kumpulan kucing. Wakil siapa? Kumpulan kucing? Saya cikgu. Siapa tu? Nuha. Okey, Nuha. Okey, Nuha. Soalannya, nyatakan definisi bagi pembiakan seks dan aseks dan terangkan perbezaan antara pembiakan yang dijalankan oleh lembu dan amoeba. Okey cikgu, untuk jawapan satu tu, yang definisi tu, jawapan saya adalah definisi bagi pembiakan seks ialah melibatkan penyatuan gamet jantan dengan gamet betina melalui proses persenyawaan untuk membentuk zygot. Okey, untuk soalan kedua, sekejap cikgu, saya lupa definisi bagi pembiakan aseks. Adalah penghasilan individu baharu oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Okey, untuk soalan yang kedua, jawapan dia lembu menjalankan pembiakan secara seks di mana melibatkan sel pembiakan iaitu gamet jantan dan gamet betina, manakala ameba pula melakukan pembiakan secara aseks di mana tidak melibatkan sel pembiakan kerana pembiakan aseks hanya melibatkan satu induk sahaja. Betul ke cikgu? Ya, betul. Okey, betul. Jawapan yang Nuha bagi tadi adalah sangat tepat kedua-duanya. Untuk soalan satu betul, soalan kedua pun betul. Okey, jadi cikgu akan explain balik, cikgu akan terangkan balik. Okey, untuk definisi bagi pembiakan seks, macam cikgu cakapkan tadi, pembiakan
seks ni dia melibatkan sel pembiakan iaitu gamet jantan dan gamet betina. Jadi definisi bagi pembiakan seks ni dia melibatkan penyatuan gamet jantan dengan gamet betina melalui proses persenyawaan untuk membentuk zygote. Kalau aseks pula, cikgu cakap aseks ni dia melibatkan satu individu je. Melalui satu individu ni hanya melalui satu individu ni dia boleh menghasilkan individu yang baru. Jadi definisi bagi pembiakan aseks adalah penghasilan individu baharu oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Sebab apa? Sebab apa Nur Hafizah, kenapa dia tidak melibatkan sel pembiakan? Nur Hafizah ada ke? Ada cikgu. Sebab apa aseks ni dia tak melibatkan sel pembiakan? Tahu ke? Cikgu, saya nak try boleh? Apa dia Amira? Sebab dia tak melibatkan gamet. Ya, cikgu baru sebut tadi dia tidak melibatkan sel pembiakan. Sel pembiakan tu gamet lah. Okey. Sebab dia melibatkan satu induk saja cikgu. Ya betul, dia melibatkan satu induk sahaja. Dan aseks ni, pembiakan aseks awak kena ingat. Pembiakan aseks ni macam bawang, macam amoeba. Macam amoeba tu adalah organisma yang halus. So dia tak ada gamet jantan, tak ada gamet betina, sebab tu dia tidak melibatkan sel pembiakan. Semua boleh faham? Boleh. Soalan bagi kumpulan hamster. Pertama adalah kura-kura dan katak adalah haiwan yang melakukan persenyawaan. Bagaimanapun persenyawaan antara kedua-duanya tidak sama, jelaskan. Itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, huraikan proses persenyawaan yang dilakukan oleh kura-kura. Okey, wakil kumpulan hamster? Saya cikgu. Ya, teruskan. Okey, soalan nombor 1 tu. Kura-kura dia melakukan persenyawaan dalam. Tapi katak dia lakukan persenyawaan luar. Lepas tu untuk soalan nombor 2 tu, proses persenyawaan yang dilakukan oleh kura-kura. Mula kura-kura jantan, dia akan lepaskan gamet jantan dari organ pembiakan jantan. Lepas tu masuk ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina. Lepas tu dia akan berjantung membentuk zygote, cikgu. Ya. Betul ke? Betul. Terima kasih Nur Hafizah. Okey, jawapan Hafizah tadi tepat sekali. Jadi kita tengok balik. Okey, kura-kura. Okey. Kura-kura ni dia merupakan haiwan yang melakukan persenyawaan dalam. Katak dia melakukan persenyawaan luar. Macam cikgu tanya kat kawan awak tadi, dekat Fazilah, cikgu ada tanyakan tadi tentang katak. Jadi walaupun katak tu duduk dekat darat, dia boleh duduk kat darat, dekat air, tapi dia melakukan persenyawaan di luar. Itulah perbezaan dia. Kura-kura melakukan persenyawaan dalam, katak melakukan persenyawaan dekat luar. Jadi untuk soalan nombor 2, proses persenyawaan yang dilakukan oleh kura-kura. Okey, kita tahu kura-kura tadi dia persenyawaan dalam. Jadi proses dia, gamet jantan dari organ pembiakan jantan, gamet jantan dari organ pembiakan jantan ke dalam masalah. Kura jantan akan melepas gamet jantan dari organ pembiakan jantan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantik adalah kumpulan singa. Wakil daripada kumpulan singa siapa? Okey, kumpulan singa. Soalan. Saya cikgu. Allah, terlebih pula. Okey, ramaikan apa akan terjadi sekiranya sesuatu spesies tidak mengalami sebarang pembiakan. Saya rasa bilangan organ sebab organisma tersebut tak dapat menurunkan maklumat genetik kepada generasi yang baru. Betul tak cikgu? Ya, betul. Terima kasih Fazila. Betul sekali. Kalau sesuatu
spesies tu dia mempunyai masalah, maksudnya dia tidak melakukan sebarang pembiakan, jadi dia tak bolehlah menghasilkan organisma yang baru. Bila dia tak menghasilkan organisma baru, organisma yang sama spesies dengan yang induk tadi tidak akan terhasil. Maksudnya nanti dia akan pupus, mungkin dah tak ada dalam dunia ni, sebab tak ada yang membiakkan dia, tak ada yang nak menghasilkan individu yang baru. Okey, setakat ni semua boleh faham? Boleh. Amira Syahira ada? Amira Syahira? Saya. Okey, Amira Syahira, cikgu nak minta awak buat rumusan keseluruhan daripada objektif 1 sampai objektif ketiga. Apa yang awak faham, apa yang awak dapat dan apa yang refleksi yang awak boleh nyatakan sepanjang kita belajar tadi. Kalau salah tak apa ke cikgu? Tak apa. Okey, kalau untuk objektif pertama, pembiakan seks tu, apa yang saya faham, dia melibatkan dua gamet. Iaitu yang first jantan, yang kedua betina. Tanpa kedua-dua gamet ni, pembiakan seks tu will never happen, dia takkan berlaku. Okey, manakala pembiakan aseks, dia tak perlukan gamet, tapi dia akan hasilkan individu baru tanpa melibatkan sel pembiakan. Alright, next yang saya faham, persenyawaan dalaman ni pula, dalam. Okey, kalau kita tahu dalam dia melibatkan dalam badan induk betina tu sendiri. Okey, tapi kalau persenyawaan luar, dia berlaku di luar badan lah, macam yang cikgu tunjuk contoh tadi. Kalau tak silap saya, katak tu, yang katak bertelur di luar badan tu. Itulah cikgu. Lepas tu menjelaskan pembiakan aseks ni saya tak berapa ingat sangat, tapi saya dapat nyatakan yang saya ingat ada pertunasan, ada penjanaan semula, ada apa tadi yang cikgu cakap, pakis spora, pembentukan spora cikgu. Itu je lah cikgu yang saya ingat pun. Okey, terima kasih. Okey, kelas. Kesemua objektif yang huraian objektif yang Amira Syahira katakan tadi semua betul. Okey, nampaknya itu menunjukkan apa kelas? Itu menunjukkan Amira sepanjang kita belajar tadi dia fokus. Saya harap murid-murid yang lain pun fokus jugalah. Okey, untuk rumusan cikgu rasa untuk rumusan untuk keseluruhan, cikgu rasa awak semua untuk objektif pertama dan objektif kedua cikgu dapat lihat awak faham tentang apa itu pembiakan seks, apa itu pembiakan aseks, perbezaan antara persenyawaan dalaman dan persenyawaan luaran. Cumanya untuk objektif ketiga ada antara awak yang masih kurang faham, tapi tak apa, nanti cikgu akan bagi latihan pengukuhan kepada awak semua untuk awak lebih faham tentang topik kita hari ini. Jadi sebelum tu dekat sini cikgu ada sediakan satu lembaran refleksi, satu lembaran kerja. Okey, untuk lembaran refleksi ni dekat bahagian atas ni adalah refleksi, maksudnya awak kena tulis refleksi apa yang awak rasa, apa yang awak faham ke tak faham ke, apa yang awak faham, awak gembira ke apakah, awak tulis dekat sini refleksi dekat atas ni. Jangan risau, cikgu tak akan marah, awak buat je. Untuk yang kotak yang bawah ni pula adalah penambahbaikan. Kalau awak rasa macam cikgu perlu ada penambahbaikan untuk awak lebih faham, awak boleh cadangkan dekat kotak bawah tu ya. Untuk lembaran kerja pula, okey, lembaran kerja ni cikgu akan bagi ni link dia, nanti awak klik je dan akan ada lembaran kerja dan lembaran refleksi. Untuk lembaran kerja ni sila hantar dekat cikgu selewat-lewatnya hari Isnin depan. Okey, sebelum pukul 5 petang. Semua wajib hantar. Untuk lembaran refleksi, tolong bagi cikgu sebelum pukul 5 nanti. Okey? Semua boleh faham? Boleh. Okey, saya rasa itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.